Sudah terlalu lama Azhar Sulaiman menyimpan segala kepedihan, memendam semua luka yang tidak berdarah tetapi tetap mencengkam jiwa. Seorang lelaki, seorang suami, seorang ayah, tetapi di balik senyumannya yang sering terpampang di kaca televisyen, tersembunyi jeritan yang tidak pernah sampai ke telinga sesiapa. Dan kini, setelah bertahun-tahun memendam, akhirnya dia tidak lagi mampu menahan gelora dalam dirinya. Kali ini, dia bersuara. Dia pecah kesunyian. Pada permukaan, rumah tangga Azhar dan Cempaka Emalin Pahamin kelihatan sempurna. Pasangan bahagia, anak-anak yang berjaya, kehidupan yang mewah. Tetapi siapa sangka, di sebalik segala itu, tersimpan satu kebenaran pahit yang hampir meranapkan jiwanya. Azhar bukanlah lelaki lemah. Dia bukan tidak cuba memperbaiki, menahan, memaafkan. Namun apa yang berlaku di sebalik dinding rumah agam mereka tidak pernah diketahui umum hingga kini. Semuanya bermula dengan perubahan halus. Dingin yang perlahan-lahan menyusup ke dalam hubungan mereka, seperti kabus tebal yang meliputi cahaya pagi. Dulu, Cempaka adalah segalanya bagi Azhar. Wanita yang berjaya, pintar, anggun, satu figura yang disanjung oleh masyarakat. Tapi apabila kuasa, nama, dan pengaruh mula mencengkam hati, Cempaka berubah. Dia menjadi orang lain. Azhar bukan lagi suami, tetapi sekadar bayang-bayang di rumah sendiri. Azhar mula sedar akan perubahan itu sejak lebih sedekat lalu, ketika Cempaka mula mengawal semua aspek kehidupan mereka. Keputusan-keputusan besar dibuat tanpa berbincang. Keuangan keluarga dipegang sepenuhnya oleh Cempaka. Bahkan hubungan Azhar dengan anak-anak mereka pun mula tergugat apabila Cempaka secara halus menanam jarak antara ayah dan anak. "Papa tu tak faham," katanya suatu malam kepada anak mereka ketika Azhar terdengar dari balik pintu yang tidak tertutup rapat. Tahun demi tahun, Azhar menjadi saksi bagaimana dirinya semakin tidak dihargai. Setiap kata-katanya disanggah, setiap usahanya dipandang sepi. Dia dipermalukan secara halus di hadapan rakan-rakan mereka. Bukan dengan jeritan, tetapi dengan lirikan mata dan senyuman sinis yang hanya mereka berdua faham. Cempaka bijak berperang, bukan dengan senjata, tetapi dengan manipulasi emosi. Dia tahu bagaimana membungkam Azhar tanpa perlu menaikkan suara. Dan Azhar, dengan harapan dan cinta yang masih bersisa, memilih untuk bertahan. Dia fikir dia melindungi keluarganya. Dia fikir dia berkorban demi anak-anak. Tetapi dalam diam, jiwanya hancur sedikit demi sedikit. Malam-malamnya dipenuhi resah, siang harinya dipenuhi senyuman palsu. Rakan-rakan bertanya, "Kenapa engkau kelihatan penat?" Dia hanya tersenyum, menyalahkan jadwal kerja. Kemuncaknya tiba apabila Azhar mendapati bahwa satu proyek seni yang diidamkannya selama bertahun-tahun telah dihentikan, bukan oleh orang luar, tetapi atas campur tangan Cempaka sendiri. Alasannya, proyek itu tidak membawa keuntungan. Lebih baik kau berhenti sebelum kau memalukan keluarga. Kata-kata itu menjadi paku terakhir yang menembus hatinya. Azhar menyadari bahwa dia telah dikurung dalam sangkar emas, dan kuncinya dipegang oleh wanita yang sepatutnya menjadi pelindung jiwanya. Dan disinilah dia kini. Dalam satu rakaman video yang tular, suara Azhar akhirnya bergema. Suaranya perlahan, tetapi jelas. Matanya tidak lagi bersinar seperti dulu, tetapi syarat dengan keteguhan. Dia tidak menuduh, dia tidak mencaci, tetapi setiap ayatnya mengandung makna yang dalam, penuh luka, penuh penantian. Dia menceritakan bagaimana dia kehilangan suara dalam rumah tangganya, bagaimana setiap kali dia ingin bersuara, dia ditenggelamkan oleh kata-kata manis yang menyakitkan. Bagaimana dia tidak lagi dilihat sebagai suami, tetapi sebagai beban. Azhar tidak mencari simpati. Dia tidak mahu menjadi mangsa. Dia hanya ingin didengari. Setelah bertahun-tahun menjadi lelaki
yang diam dalam badai. Video itu menjadi perbualan hangat di media sosial. Ada yang terkejut, ada yang marah, ada yang tidak percaya. Tetapi ada juga yang mula melihat wajah sebenar di sebalik topeng sebuah keluarga terkenal. Dan kini, segala-galanya sudah bermula. Azhar telah membuka pintu yang sekian lama terkunci. Dan apa yang menanti di sebalik pintu itu? Hanya masa yang akan menjawab. Di sebuah sudut rumah agam yang sunyi, terletak satu bilik kerja kecil yang seringkali diabaikan oleh orang lain. Tetapi bagi Azhar, disitulah satu-satunya ruang dia boleh menjadi dirinya sendiri. Meja kayu lama yang penuh goresan, rak buku yang berdebu dengan naskah-naskah skrip lama, dan satu potret hitam putih dirinya ketika berlakon di pentas teater buat pertama kali. Semua itu adalah saksi bisu kepada lelaki yang pernah penuh semangat, penuh harapan, penuh cinta terhadap seni dan terhadap keluarganya. Setiap pagi, selepas anak-anak berangkat ke universiti dan Cempaka sibuk dengan mesyuarat atas talian, Azhar akan melangkah perlahan ke bilik itu. Dia duduk, membuka jendela kecil, membiarkan cahaya matahari menari di atas lantai marmar. Di situ dia menulis, bukan skrip, bukan dialog, tetapi segala rasa yang selama ini dia tidak mampu luahkan. Tulisannya bukan untuk diterbitkan, bukan untuk dibaca, hanya untuk dirinya. Tetapi ironinya, itulah satu-satunya tempat di mana dia jujur sepenuhnya. Di salah satu helaian kertas usang, dia menulis, "Kadang-kadang aku terfikir, andai aku mati esok, adakah mereka benar-benar akan rasa kehilanganku? Atau cuma kehilangan orang suruhan yang mereka tidak pernah benar-benar hargai?" Perlahan-lahan, kita melihat Azhar bukan lagi sebagai selebriti yang dikenali ramai, tetapi sebagai seorang lelaki biasa yang terperangkap dalam perkahwinan yang sunyi. Setiap kali dia mencuci pinggan sendiri selepas makan malam, bukan kerana dia terpaksa, tetapi kerana dia tahu tiada siapa akan melakukannya untuknya. Setiap kali dia duduk menonton rancangan lama yang pernah dibintanginya, dia senyum sendirian. Bukan kerana bangga, tetapi kerana rindu pada dirinya yang dulu. Cempaka bukanlah raksasa dengan wajah bengis. Sebaliknya, dia bijak menyembunyikan cakar di balik kelembutan. Dia tahu bagaimana memuji Azhar di hadapan umum, tetapi mencabai egonya di rumah. Orang puji you sebab nostalgia, bukan sebab bakat. Katanya suatu malam selepas Azhar mendapat anugerah khas di sebuah festival filem. Azhar hanya diam, tetapi malam itu dia tidak tidur. Dia duduk di tepi katil, memegang naskah anugerah yang masih hangat dengan ucapan orang ramai. Tangannya menggenggam erat, bukan kerana marah, tetapi kerana kecewa. Bukan pada Cempaka, tetapi pada dirinya sendiri. Kerana terus membenarkan semua itu berlaku, anak-anak mereka, 2 orang dewasa yang sedang membina kerjaya sendiri, sudah terbiasa dengan dinamika keluarga yang pelik itu. Bagi mereka, ibu adalah pemimpin, ayah adalah pelengkap. Mereka tidak tahu, tidak pernah diberi ruang untuk tahu. Setiap kali Azhar cuba bercakap dengan anak perempuannya tentang perasaannya, dia akan disambut dengan jawapan, "Ayah ni terlalu sensitif. Mak buat semua ni sebab sayang." Jawapan itu menikam lebih dalam daripada sebarang kata-kata kasar. Tahun demi tahun, Cempaka mengambil lebih banyak ruang. Dia mula mengatur siapa rakan Azhar, projek mana yang boleh diterima, bahkan pakaian apa yang sesuai dipakai untuk muncul di khalayak. Suatu ketika Azhar ingin menerima tawaran bermain dalam sebuah drama teater bebas, skrip yang sangat menyentuh hati, Cempaka mempersendakan hasrat itu. "You nak main teater kecil? Itu untuk orang tak laku, Azhar." Dan seperti biasa, Azhar senyum. "Yalah, I main untuk suka-suka." Tapi dalam hati, dia rebah. Dia tahu teater itulah satu-satunya tempat yang masih menerima dia sebagai seniman, bukan sekadar suami kepada wanita berpengaruh.
Satu malam, ketika hujan turun renyai-renyai, Azhar terduduk di anjung rumah. Langit gelap, angin membawa bau tanah basah, dan di dalam rumah hanya sunyi. Cempaka masih di bilik, berbicara dalam nada tinggi melalui telepon tentang pelaburan hartanah terbaru. Azhar hanya mendengar, bukan isi perbualan, tetapi nada kuasa yang semakin menjauhkan mereka. Tiba-tiba dia teringat satu kenangan lama. Ketika Cempaka masih menjadi seorang gadis muda yang penuh cita-cita, mereka pernah duduk berdua di warung kecil, makan nasi lemak bungkus sambil merancang masa depan. Cempaka ketika itu memegang tangan Azhar dan berbisik, "Kalau satu hari I berjaya, I nak kita dua sama-sama naik." Di mana janji itu kini? Benda kecil seperti itu, nasi lemak bungkus, gelak tawa dalam hujan, atau senyuman selepas selesai satu babak drama, semuanya sudah hilang. Kini rumah besar itu sejuk, bukan kerana pendingin hawa, tetapi kerana tiada lagi kehangatan antara mereka. Segala-galanya seperti bayang, kelihatan nyata, tapi tidak dapat disentuh. Dalam videonya, Azhar tidak menjerit, tidak menyalahkan, tapi dia bercerita tentang bagaimana rasanya menjadi lelaki yang hilang suara dalam rumah sendiri, tentang bagaimana cinta yang dahulu mekar kini menjadi luka yang tidak berhenti berdarah, tentang bagaimana setiap langkah dalam rumah itu terasa seperti berjalan atas kaca, senyap tetapi penuh risiko. Dan perlahan-lahan netizen mula melihat kembali klip-klip lama, temu ramah, vlog keluarga, bahkan video sambutan hari jadi, di mana Azhar sering tersenyum, tetapi matanya tidak pernah benar-benar bersinar. Komentar mula membanjiri. "Kenapa aku tak pernah perasan betapa sedihnya mata dia? Aku fikir dia bahagia. Baru sekarang aku faham maksud diamnya dia." Satu demi satu, kebenaran yang selama ini terkubur mula timbul. Bukan sebagai letusan besar, tetapi sebagai gelombang perlahan yang menggoyangkan dasar. Dan kini, setelah bertahun-tahun berdiam diri, Azhar Sulaiman akhirnya menulis skrip terpenting dalam hidupnya. Bukan untuk drama, bukan untuk film, tetapi untuk dirinya sendiri. Namun kisah ini belum berakhir. Namun begitu, apa yang Azhar dedahkan hanyalah permukaan dari gunung ais yang luas dan dalam. Di balik cerita-cerita yang perlahan-lahan dia buka kepada khalayak, masih ada serpihan gelap yang dia sembunyikan, bukan kerana takut, tetapi kerana dia tahu belum masanya untuk semua orang tahu. Dia memilih untuk bercerita secara perlahan, dengan setiap bait perkataan yang terselit makna dan teka-teki, seolah-olah dia mengajak orang ramai menyusun semula potongan hidupnya yang telah lama berserakan. Ada satu malam yang sering disebut Azhar dalam catatan pribadinya, namun tidak pernah dijelaskan sepenuhnya. Malam yang dia panggil malam di tingkat 3. Dalam salah satu wawancaranya yang viral di YouTube, Azhar hanya berkata sambil merenung kosong, "Kalau mereka tahu apa yang berlaku malam tu, mungkin ramai yang akan mula melihat segalanya dari sudut lain." Namun, apabila pengacara mendesak untuk tahu lebih lanjut, dia hanya tersenyum samar dan berkata, "Belum masanya." Apa yang berlaku di tingkat 3 rumah agam mereka, yang selama ini dikunci rapat dan tidak pernah dimasuki sesiapa kecuali Cempaka. Setiap kali ditanya tentang ruangan itu, Azhar akan mengelak. Malah dalam satu video lama yang kini diteliti semula oleh netizen, anak bongsu mereka pernah bertanya secara bersahaja, "Kenapa bilik atas tu tak pernah dibuka?" Cempaka menjawab dengan nada lembut, tetapi tegas, "Itu ruang pribadi, sayang. Tak semua benda perlu kita tahu." Jawapan yang pada ketika itu nampak biasa, kini menimbulkan 1000 persoalan. Ada teori, ada spekulasi, ada mereka yang mengatakan bahawa di ruangan itu tersimpan sesuatu yang boleh meruntuhkan segala-galanya, bukan hanya perkahwinan mereka, tetapi nama baik keluarga.
Ada juga yang percaya bahawa itulah titik mula segala perubahan dalam diri Cempaka dan punca utama kenapa Azhar menjadi lelaki pendiam yang penuh luka. Namun Azhar tetap diam. Dia menulis, dia memberi petunjuk, tetapi tidak pernah menjelaskan sepenuhnya. Dalam satu catatan yang tertinggal tanpa tarikh, dia menulis, "Kalau kebenaran itu terlalu besar, ia bukan sekadar menyakitkan. Ia boleh membakar segalanya. Aku belum bersedia untuk api itu." Keputusan Azhar untuk membuka suara selepas bertahun-tahun membuat ramai tertanya, mengapa sekarang? Apakah sesuatu telah berlaku baru-baru ini yang memaksanya untuk tidak lagi berdiam diri? Apakah ada peristiwa rahsia yang menjadi pencetus? Tiada siapa tahu. Dan Azhar sendiri, apabila ditanya, hanya menyebut satu nama, Khairun Nisa. Siapa Khairun Nisa? Nama itu tidak pernah disebut sebelum ini dalam sebarang temu ramah, tidak pernah kelihatan dalam mana-mana foto keluarga. Namun dalam video pengakuannya yang kini mencapai jutaan tontonan, Azhar mengulang nama itu 2 kali, dengan nada lembut dan penuh emosi. Khairun Nisa, kalau kau masih di luar sana, aku minta maaf. Aku sepatutnya lebih kuat. Satu ungkapan yang ringkas, namun membuka pintu kepada satu lorong cerita lain yang tidak diketahui. Adakah Khairun Nisa seorang wanita dari masa lalu? Seorang anak? Seorang saksi? Atau mungkin seseorang yang terperangkap sama dalam labirin senyap keluarga Azhar dan Cempaka? Persoalan ini terus menghantui peminat, pengikut, dan netizen yang mula menggali arsip lama, klip video, gambar Instagram, dan artikel-artikel silam, mencari sebarang petunjuk yang mungkin menghubungkan nama itu dengan kehidupan Azhar. Dalam diam, Cempaka juga mula beraksi. Tiada kenyataan rasmi, tetapi akaun media sosialnya menunjukkan perubahan. Foto keluarga yang selama ini dipamerkan perlahan-lahan dipadam. Caption-caption lama diganti dengan bait-bait motivasi penuh kiasan seperti kebenaran itu tidak semestinya milik yang bersuara. Kadang-kadang, yang diam itulah sebenarnya yang paling berdosa. Apakah ini sindiran, pertahanan, atau ancaman? Tiada siapa tahu. Tetapi jelas, ada gelora yang sedang menunggu saat untuk meledak. Dan dalam semua kekeliruan ini, muncul satu lagi sosok. Seorang wanita misteri yang dikenali hanya dengan nama alias M. Dia mendakwa dirinya pernah bekerja dengan keluarga itu lebih dari 10 tahun. Dalam satu siaran langsung yang kemudiannya dipadam, dia menyatakan, "Kalau orang luar tahu apa yang berlaku di dapur rumah tu, mereka tak akan pandang pasangan tu dengan cara yang sama lagi." Siaran itu hanya berlangsung 8 menit sebelum dihentikan. Akaunnya hilang, profilnya kosong. Tetapi 8 menit itu cukup untuk membuat spekulasi berkembang tanpa batas. Semua ini berlaku dalam senyap, tidak seperti skandal artis biasa yang penuh ledakan dan emosi. Kisah Azhar dan Cempaka bergerak perlahan, merayap seperti kabus malam, menyelinap masuk ke dalam ruang-ruang gelap hati orang ramai. Ia bukan kisah yang memberi jawapan, ia kisah yang menimbulkan lebih banyak soalan. Azhar kini menjadi simbol lelaki yang terjaga dari tidur panjang. Tetapi kebangkitan itu masih belum lengkap. Setiap langkahnya diawasi, setiap kata-katanya ditafsirkan. Dan yang paling penting, setiap kesunyian darinya kini bukan lagi dianggap kelemahan, tetapi satu isyarat bahawa masih ada sesuatu yang belum dikatakan. Orang ramai terus menunggu. Apa yang berlaku di tingkat 3? Siapa Khairun Nisa? Dan adakah Cempaka tahu bahawa Azhar kini sedang menulis sesuatu yang dia sebut sebagai skrip terakhir? Masih terlalu banyak yang belum terjawab, dan barangkali itu yang menjadikan kisah ini bukan sekadar cerita tentang seorang lelaki yang tertekan. Ini adalah kisah tentang rahsia
Rahsia yang telah lama cuba dikuburkan, tetapi kini perlahan-lahan mula timbul ke permukaan. Satu demi satu, dunia terus berputar. Kamera-kamera yang dulunya membingkai wajah bahagia kini mencari-cari celah di balik mata yang sembunyikan terlalu banyak luka. Rumah agam di Damansara itu, yang pernah menjadi simbol kemegahan keluarga Azhar Sulaiman dan Cempaka Emalin Pahamin, kini menjadi lokasi yang dipenuhi tanda tanya. Para wartawan berdiri dari jauh, menanti sekilas bayang, secuit kenyataan, atau sekurang-kurangnya satu petunjuk bahwa semuanya hanyalah salah faham. Tetapi pintu rumah itu tetap tertutup. Dan dari dalam rumah itu, suara langkah kaki kadang kedengaran. Langkah perlahan, menyeret, seolah-olah seseorang sedang berjalan tanpa tujuan. Mungkin itu Azhar, mungkin bukan. Tiada siapa tahu. Sejak pengakuan itu dimuat naik, Azhar tidak lagi muncul di mana-mana. Tiada siaran langsung, tiada kenyataan susulan. Akaun media sosialnya dibiarkan senyap, seolah-olah dia telah kembali tenggelam dalam dunia sunyi yang selama ini menelannya. Tetapi yang aneh, setiap minggu ada satu gambar baru yang dimuat naik ke satu akaun misteri. Hitam putih, kabur, tidak ada caption, hanya satu tanda pagar. An Khairun Nisa. Gambar pertama, sebuah piano usang. Gambar kedua, pintu kayu tertutup dengan kesan goresan halus. Gambar ketiga, seutas gelang anak kecil dengan inisial KES, terukir di belakang. Setiap gambar membuka perbincangan baru. Siapa yang memuat naiknya? Azhar, seseorang yang tahu sesuatu? Atau adakah ini satu permainan untuk menarik perhatian? Tidak ada yang pasti. Apa yang semakin jelas adalah semakin ramai yang merasa mereka juga menjadi sebahagian daripada kisah ini. Bukan kerana mereka kenal Azhar secara pribadi, tetapi kerana mereka pernah menjadi Azhar dalam hidup mereka sendiri. Mereka pernah diam, mereka pernah ditindas secara halus, mereka pernah kehilangan suara. Dan kini, melalui kisah Azhar, mereka seperti menemukan cermin yang memantulkan sisi diri yang selama ini cuba mereka elakkan. Sementara itu, Cempaka, dia tetap muncul dalam acara korporat dan forum wanita berpengaruh. Senyumnya masih ada, tetapi kali ini tidak semua orang percaya senyum itu datang dari ketulusan. Bisik-bisik mula kedengaran. Dia tahu lebih dari apa yang dia katakan. Cempaka bukan seperti yang kita sangka, tetapi Cempaka tetap tenang, seolah-olah badai yang membungkus rumah tangganya hanyalah bayangan dari dunia maya. Dalam satu temu ramah tertutup, seorang bekas rakan sekolah Cempaka berkata, "Cempaka bukan orang biasa. Dia boleh senyum sambil melihat kamu hancur." Tetapi kata-kata itu terlalu subjektif untuk dianggap sebagai fakta. Azhar masih tiada jejak. Hinggalah suatu malam, seorang pengguna media sosial memuat naik satu video pendek 17 saat menunjukkan kelibat seorang lelaki tua duduk di taman kecil, memakai topi dan membaca naskah yang hampir hancur oleh usia. Di tangannya, sebuah skrip teater lama. Langit tidak pernah diam. Salah satu karya awal Azhar. Kamera tidak menangkap wajahnya sepenuhnya. Tetapi suara dalam video itu perlahan berkata, kalau mereka benar-benar mahu tahu, mereka kena cari dalam diam. Dan video itu berakhir di situ. Tidak ada siapa tahu lokasi sebenar. Tidak ada siapa dapat mengesahkan itu benar-benar Azhar. Tapi, netizen yang mengikuti kisah ini dari awal seolah-olah tahu. Itu bukan sekadar video biasa. Misteri terus menebal. Khairun Nisa. Siapa dia? Tingkat 3. Apa yang berlaku di situ? Gelang anak kecil. Milik siapa? Dan apakah skrip terakhir itu benar-benar wujud atau sekadar metafora untuk satu kebenaran yang terlalu perit untuk diterima? Ada yang berkata Cempaka sedang cuba membeli masa, mengatur naratifnya sendiri sebelum Azhar membuka lebih banyak. Ada juga yang percaya Azhar sedang menguji, mahu tahu
siapa benar-benar peduli sebelum dia menyerahkan seluruh kisahnya kepada dunia. Tetapi, dalam kebingungan itu, satu perkara kekal jelas. Masih ada sesuatu yang belum selesai. Malam terus melabuhkan tirainya. Dan dalam kelam itu, ada cahaya samar dari jendela bilik kerja Azhar. Cahaya yang berkelip perlahan, seperti nadi yang masih berdetak, memberi isyarat bahwa cerita ini masih hidup, masih bergerak, masih menunggu. Menunggu untuk ditulis, menunggu untuk didengar, menunggu untuk difahami. Tetapi hingga saat itu tiba, kita semua hanya mampu meneka sambil menunggu sepotong kalimat terakhir yang barangkali tidak akan pernah datang. Atau mungkin ia sudah pun datang, tetapi kita terlalu sibuk menilai hingga tidak menyadarinya. Dan begitulah, kisah ini terus berbisik dalam sunyi, tanpa noktah, tanpa penutup, tanpa jawaban yang pasti.